warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awwalah ma ba' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya, dengan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita, dapat kita bertemu lagi pada tahun baru Masihi 2023 ini. Alhamdulillah, satu hari bulan hari ni kita bertemu. Mudah-mudahan apa yang kita nak kongsikan, apa yang kita nak pelajari pada hari ini, apa yang nak kita bincangkan pada hari ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita daripada mula kita berada di sini sehinggalah kita tamat kepada pengajian kita, insya-Allah. Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat tahun barulah kepada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Mudah-mudahan tahun baru Masihi ini apa sahaja azam kita letak, apa sahaja yang kita rasa kita nak buat tahun ini, tahun lepas kita dah bagi tahu azam tahun depan, ini dah kita dah masuk tahun baru ini, apa-apa sahaja kita nak buat, insya-Allah apa yang kita nak buat itu istiqamah sehingga penghujungnya, insya-Allah. Kerana apa-apa kehidupan kita ini tidak boleh lepas daripada kehidupan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada pagi ini berkaitan alam sekitar, yang merupakan salah satu perkara yang perlu untuk kita nilai ke dalam diri kita. Sebab apa tajuk alam sekitar yang saya pilih pada pagi ini? Kerana dia merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW telah sebarkan kepada kita. Perkara ini melibatkan kehidupan kita secara keseluruhannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau zahirnya kerosakan di darat dan di bumi, zaharal fasadu fil barri wal bahri, di atas daratan dan lautan, bima kasabat aydin nas, kerana tangan-tangan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ni khalifah sebagai pemimpin kepada alam ini berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Kita ada tengok lembu macam mana, tengok kepada binatang-binatang, kambing macam mana, hatta kita katakan binatang yang bijak pandai. Bijak lah, contoh kita katakan kancil, bijak kancil ni, berdaya habis orang, binatang lain lah. Bijaknya, kata kucing, faham, diajar sampai kan boleh kata nak berak dalam bilik air sebagainya. Bijaknya kita kata burung boleh bertutur sebagai manusia apabila diasah, apabila di-train dia tu. Bijaknya monyet kita katakan boleh membezakan di antara kelapa muda kelapa tua. Itu adalah makhluk-makhluk lain. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu tanggungjawab besar kepada kita untuk menjaga alam ini, maka alam ini perlu dijaga oleh kita dengan sebaik yang mungkin. Kenapa saya katakan begitu? Kerana alam yang kita duduk hari ini semakin lama semakin berada kepada kerosakan. Hari demi hari, masa demi masa, kita lihat bagaimana keadaan alam sekitar kita. Kita lihat pada tahun lepas, banyak berlaku banjir, banyak berlaku kerosakan kepada alam kita. Kita dikejutkan dengan tanah runtuh di Batam Kali. Kita dikejutkan dengan banjir besar yang berlaku di Kelantan dan Terengganu. Itu semua adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sebagai manusia supaya kita berfikir, kenapakah perkara itu berlaku? Apakah sebab perkara itu berlaku? Adakah kita tak bertakwa? Adakah kita tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kegunaan alam sekitar yang indah ini? Kerana itu merupakan khazanah yang besar yang perlu kita rasa nikmatnya berada di satu tempat tersebut. Kalau kita pergi ke tempat yang tak ada pokok, contohlah kita katakan relatekan dengan alam sekitar. Kita pergi ke satu tempat yang tak ada pokok, yang tak ada pokok kayu dan sebagainya. Mungkin kita rasa kata, ish, panasnya kawasan ini. Ish, tak selesanya kawasan ini dan sebagainya. Bila mana kita berada di kawasan kita ni yang penuh dengan pokok yang indahnya, kita buka tingkap pagi, Allah nyamannya rasa. Nikmat Allah bagi pada kita itu cukup rasa, seronok kita rasa. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang Allah bagi kepada kita takkan terbilang. Nikmat apa? Nikmat kita dapat menghidup udara yang sangat-sangat fresh.
Kalau kita berada di kampung sekarang kan, berada di kampung, kita buka pintu pagi, Allah nikmatnya rasa, nyamannya rasa waktu pagi dalam keadaan menghijaunya pokok kayu, tengok embun-embun. Kerana itu masih lagi kita menjaga alam sekitar kita tu. Sebab itu merupakan tanggungjawab kita sebagai umat yang bertakwa. Nah, kita ni bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjaga Allah turunkan perkara-perkara lain, alam-alam lain, pokok kayu semua sekali, so kita sebagai manusia jaga. Soalannya, tak boleh ke nak buat pembangunan? Boleh, tak ada masalah. Cumanya digambarkan di sini, apabila pembangunan dibuat, penerbangan dibuat secara berleluasa, maka teguran Allah bagi pada siapa? Kepada kita manusia. Kepada kita manusia. Kerana kita ni terlampau nak sangat kepada sesuatu itu tersebut, sehingga kita meletakkan tanggungjawab kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diketepikan. Tanggungjawab apa? Menjaga alam sekitar. Jadi itu perkara yang penting lah. Perkara yang penting. Jadi kalau kita tengok perkara yang orang nak cerita pada kita ni berkaitan hujan. Hujan lebat. Turun lebat sungguh. Tak pernah kita rasa alami hujan lebat sebegitu. Ini sebagaimana yang berlaku di Kelantan. Itulah hujan lebat selebat-lebatnya. 4 hari hujan turun selebat-lebatnya. Banjir habis, banjir kilat dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahawa Allah turun hujan. Itu banjir sebabkan hujan. Betul. Hujan turun dalam keadaan lebat. Dan bila mana hujan turun itu, Allah memberikan hujan yang dapat beri manfaat kepada seluruh makhluknya di atas muka bumi ni. Jadi bila mana hujan turun ni, dia datang dalam keberkatan. Kita ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita hidup dalam keadaan adanya hujan. Adanya air yang boleh kita minum. Bila ada air, hasil pada hujan turun, maka itulah sumber untuk kita minum, dan tumbuh-tumbuhan boleh hidup, haiwan boleh hidup, maka itulah sumber makanan pada kita. Sekiranya berlaku kemarau yang panjang, kita menunggu Allah, kemarau panas dan sebagainya, hujan tak turun dan sebagainya. Bila hujan turun dengan lebat, maka bila mana sistem peparitan tak ada, mulalah banjir. Maka bila kita salahkan kepada, hujan lebat turun ni, habis ni. Sebab apa kita salahkan kepada hujan? Tak boleh kita katakan hujan penyebab utama, kerana sistem peparitan kita itu bermasalah. Kita kena lihat kepada keadaan. Jangan kita menunda jari kepada orang lain. Tengok pada rumah kita lah. Rumah kita pada hari ni macam mana sistem peparitan rumah kita tu. Kalau contohlah tiba-tiba hujan lebat, air longkang tak nak pergi. Mungkinlah disebabkan orang tersumbat dan sebagainya. Katakan air longkang tak nak pergi ke tempat lain. Banjir depan rumah. Banjir kilat. Banjir sebab air hujan. Tapi nak salahkan siapa? Dengan hujan? Tak boleh. Salahkan kepada kita. Sebab apa? Kita telah menyekat saluran air tu. Itu pertama. Yang keduanya, disebabkan bila kita simen semua tempat tu, air tak boleh nak pergi. Bumi kita ni, tanah ni penyerap air. Tanah kita ni umpama span. Di mana bila mana hujan turun lebat, dia akan serap. Sebagaimana kita tengok di atas bukit, di atas gunung-gunung tu, di mana hujan turun, itulah tempat tadahan air. Kita panggil tempat tadahan air. Sebab apa? Situ tempat menyerap. Span yang menyerap hujan tu. Bila semua telah ditaral, dijadikan batu, disemir semua sekali, air nak serap ke mana? Tak ada. Maka sebab itulah, sedikit demi sedikit, maka kita lihat berlakunya banjir dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Qaf ayat 9. Maksudnya, dan kami telah menurunkan daripada langit air yang berkat. Allah telah turunkan daripada langit itu air yang berkat. Apa maksud air berkat ini? Air hujan tu lah. Untuk keberkatan kita. Untuk kita boleh minum. Untuk kita boleh hidup dengan air hujan tersebut. Maka air hujan yang turun itu adalah air yang berkat. Air berkat. Jadi bila kita tengoklah perbezaan di antara air hujan yang turun di kawasan bandar dengan air hujan itu di kawasan kampung. Mana yang kita rasa cukup fresh air hujan tersebut. Beza. Air hujan di kawasan bandar ni dia dah diselaputi dengan asap-asap kilat dan sebagainya. Kita nak ambil contoh, letak kereta kita kat luar. Kereta kita baru basuh, kita letak luar. Hujan lama tak turun, tiba-tiba hujan turun. Cuba kita letak kereta kita. Bertumpuk-tumpuk kotor kereta. Padahal air hujan. Kadang air hujan turun dalam keadaan tempat yang menyebabkan habis daripada lapisan-lapisan di kawasan-kawasan itu turun kena atas kereta dan kenderaan kita. Berbanding dengan kampung. Kenapa bila mana kita mandi hujan di kampung tak ada lisan demam? Elok mandi hujan di kampung. Seronok mandi hujan di kampung. Rasa nyaman, bersih. Padahal di kampung itu, hujan turun sama dengan hujan di bandar. Di kampung, air tak ada hujan boleh awak minum. Sebab apa?
diturun kena kepada pokok-pokok menapis sampai kepada kita, ataupun turun tanpa adanya halangan-halangan asap-asap daripada kegiatan perkilangan dan sebagainya. Bersih. Tapi cuba kita mandi hujan dekat bandar ni. Mandi tak kejap je sakit kepala lah. Kena sikit je. Nak masuk ke rumah, kereta parking di luar. Nak masuk sikit saya ke rumah, masuk opening kepala kena hujan. Sebab keadaan persekitaran tersebut. Air yang berkat Allah turunkan kepada kita, kita tidak mengambil manfaat daripada keberkatan air tersebut. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan bahawa ayat di atas iaitu dan kami telah menurunkan air langit yang berkat. Air dari langit berkat air hujan tersebut menjelaskan bahawa berkat itu merujuk pada air hujan yang terdapat padanya kebaikan yang banyak kepada bumi. Turunnya air hujan itu banyak keberkatan, banyak manfaat kepada bumi kita. Dengan air tersebut, kehidupan di bumi akan dapat hidup dan membiak dengan sempurna. Begitu, nak gambarkan bagaimana hujan turun itu, Bahawi kata, hujan yang turun, memang dia beri manfaat yang besar kepada kita sebagai manusia. Sebab kita pada manusia. Umum mengetahui hujan mempunyai musim tertentu berdasarkan perubahan angin lah. Kita lihat ada perubahan angin dan sebagainya. Ada berlaku di sebelah pantai barat Semenanjung, ada berlaku di sebelah pantai timur. Itu berkaitan kepada angin. Sebab kita ni kepulauan Semenanjung Malaysia ini, dia ada tiupan daripada Laut Cina Selatan, ada tiupan daripada Selat Melaka dan sebagainya. Maka hujan itu datang dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Okay? Maka disebabkan itulah ada tempat-tempat yang rendah mula dinaiki air dan sebagainya. Jadi bila mana dinaiki air, maka sebagai manusia, pertama sekali kita kena lihat kenapakah Allah selalu turunkan hujan lebat pada masa tertentu. Pertama, kenapakah hujan lebat ini tidak diserap oleh bumi. Yang kedua, yang ketiga, kenapakah manusia ini kadang-kadang lalai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Pertama sekali, bila mana Allah turunkan hujan kepada kita, Allah nak berikan kesihatan kepada alam sekitar. Kita katakan alam sekitar kita ada tu, yang kita lihat pokok-pokok tu, Allah nak beri kesuburan kepada mereka. Pada pokok-pokok tu, bukan mereka ni orang. Pada tumbuhan-tumbuhan tu. Jadi subur pokok-pokok tu. Bila pokok-pokok jadi subur, maka kita lihat kepada binatang-binatang yang boleh makan daripada hasil pokok-pokok tu. Dan kemudian, kita boleh makan daripada hasil binatang-binatang tu. Okay? Jadi itu keberkatan yang air diturunkan daripada langit. Kemudian kenapa kita tengok bila mana hujan turun lebat, air tak dapat diserapkan oleh bumi. Kita tengok bagaimana keadaan dan persekitaran kita pada hari ini. Bila mana proses ataupun projek perumahan dibuat dan sebagainya, memang tak ada saliran air yang boleh diserap masuk terus ke dalam tanah. Kita perlu disalurkan kepada satu kolam yang besar. Ada kolam yang besar tersebut, itulah tempat yang mana air akan diserap masuk ke dalam. Atau mungkinlah air itu akan masuk kembali ke sungai. Tapi permasalahan yang timbul sebagaimana yang berlaku di kawasan rumah kawan saya itu. Dia sepatutnya air tersebut cantik dibuat. Proses ataupun kata teori yang dibuat oleh bahagian kata pembangunan itu dia cantik lah. Dia ada satu parit besar. Bila hujan lebat, air akan masuk dalam parit tersebut dan parit itu akan masuk dalam sungai. Tapi apa yang berlaku disebabkan oleh keadaan air yang banyak di sungai, sepatutnya air parit masuk sungai, tetapi terbalik. Air sungai masuk dalam parit. Bila air sungai masuk dalam parit, maka berlakunya banjir. Sebabkan peparitan itu tak berfungsi dengan sebaiknya. Bila kita lihat kepada sungai pula, kenapa sungai tak boleh sampai ke pantai dan sebagainya? Tak boleh menyebabkan air itu menurun. Keadaan tersebut merujuk kepada bagaimana keadaan sungai kita pada hari ini. Dengan kotornya sungai kita, dengan keadaan yang makin lama makin dilutupi oleh banyak-banyak keadaan sampah-sarat dan sebagainya, maka itu antara perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya banjir di kawasan-kawasan rendah. Sebab apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Tangan-tangan manusia. Kata ini kerajaan lah kena ambil tindakan. Kerajaan part dia. Kita manusia ni apa tindakan kita? Tangan kita ni banyak sangat buang sampah keluar. Banyak. Kadang-kadang kita sedih. Bila balik, sewenang-wenangnya buang sampah. Ikut dalam sungai dan sebagainya. Dah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Itu kawasan-kawasan bandar, dia buang begitu. Kawasan kampung macam tu juga.
Ya, saya ingatkan pasal balik kampung, kadang orang kampung ni sebenarnya campak je, pap, diikat-ikat plastik campak sungai. Saya kata Allah, kenapa campak itu? Tak apa, air ni mengalir, dia sampai kat sana, dia berkumpul lah tempat pembuangan sampah. Oh, macam tu teori dia. Macam tu teori dia. Dia kata ini antara sebagaimana Allah beritahu, zaharal fasadu fil barri wal bahri bakasabat ainat. Ternyata kerosakan yang berlaku di daratan dan di lautan. Jadi bila mana berlaku kerosakan begitu, maka of course dia akan berkesan kepada kehidupan kita sebagai manusia. Baik, ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penurunan hujan yang merupakan antara tanda-tanda kiamat ini dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana merujuk kepada curahan hujan yang lebat dan sedikit tumbuh-tumbuhan hidup. Ini gambaran tanda kiamatnya. Hujan turun dengan lebat. Lebat hujan turun, tapi tumbuhan tak tumbuh daripada air hujan itu. Sepatutnya kalau ikut teori, bila air hujan turun dengan lebat, maka akan tumbuh pohon kayu dan sebagainya. Ya, sepatutnya begitu. Kerana bila mana kita lihat kan, kita potong rumput. Kita potong je rumput, kita hujan lebat. Esok kadang kita tengok dah, nampak dah naik hijau, cantik je. Sebab apa? Hujan tersebut turunkan air yang mana semakin lama semakin menghijau pokok-pokok tersebut, maka bila hijau pokok tersebut, maka dia akan berikan manfaat kepada kita. Ibu-ibu ayah Allah SWT, kalau kita lihat hari ini, di antara tanda kiamat lain, bila mana Allah nak gambarkan keadaan yang tak berlaku pada satu ketika dan berlaku pada hari ini, Allah nyatakan di kawasan semenanjung Tanah Arab itu, di kawasan gurun yang mana panas dan gersang, hari ini telah bertukar menjadi hijau sedikit demi sedikit. Macam mana keadaan itu? Dahulunya kita lihat, di kawasan Arab Saudi tu, di kawasan atas Arab tu, utara Arab Saudi sebagainya, dia tidak akan melihatkan kepada keadaan tanah gersang akan menjadi adanya pokok kayu, adanya aliran air. Tapi akhir zaman, baginda Nabi SAW beritahu bahawa tidak akan berlakunya kiamat sehingga tanah Arab kembali hijau dipenuhi sungai. Tanah Arab kembali hijau dipenuhi sungai. Makanya satu keadaan tempat yang tak pernah jadi hijau akan jadi hijau balik. Jadi hijau balik. Adanya tumbuh-tumbuhan. Adanya aliran sungai. Sebab tu bila mana kita lihat dalam video-video dan sebagainya, orang Arab ini, dia pergi berkelah di tepi tu. Dia teruja melihat adanya tumbuh-tumbuhan macam kita katakan rumput-rumput menghijau, pokok-pokok kecil-kecil, adanya aliran sungai. Dia seronok sebab dia tak pernah ada tempat macam tu. Macam kita tak apalah, kita dah pernah lihat kan, sebab tu keluar daripada rumah kita tengok pokok, keluar ada rumput, rumput panjang sangat potong. Kat sana dia tak pernah merasai begitu. Bila Allah turunkan di satu tempat yang dahulunya gersang, panas, tiba-tiba ada aliran sungai dan ada tumbuh-tumbuhan, mereka sangat teruja berkemah dan sebagainya. Menggambarkan itu petanda akhir zaman. Hatta kalau kita pergi ke Arafah dan sebagainya, nampak dah. Kawasan dulu hanya bukit yang berbatu-batu sahaja, hari ini dia nampak dah pokok-pokok menghijau sikit sebanyak. Itu tanda yang baginda Nabi SAW khabarkan kepada kita. Itu mukjizat. Itu wahyu yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawa akan berlakunya pada akhir zaman sesuatu yang tak akan terfikir oleh orang Arab pada satu ketika dahulu. Orang Arab tak terfikir macam mana ni. Tiba-tiba je adanya pokok kayu tu. Macam mana boleh gurun padang ada pokok kayu, sedangkan kita lihat kan kalau kes yang kan anak-anak jatuh dan pergi sebab nak dapatkan air di padang pasir ni, kena gali sedalam-dalamnya. Macam kita kan gali pergi, kita ada teknik kita kan, ada kita punya kalmok ke apa tu, okey, kita punya perigi kita lah, perigi, jadi ada penutup dan sebagainya. Kemudian kita ada kita punya apa, kalau kita ada pipe boring dan sebagainya, itu ada safety-nya yang tak boleh lah sebenarnya anak-anak dia jatuh kat situ. Tapi kat sana sebab kena nakkan air, dia gali-gali sampai ke dalam, ke dasar dalam dan tanpa ada penutup dan sebagainya. Bila jatuh kat situ, nak gali semua memang mengambil masa yang panjang lah. Okay? Jadi gambarannya keadaan yang berbeza, tetapi hakikatnya itulah sumber air yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk menghidupkan alam sekitar, khususnya pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan, serta mengalirkan air sungai, dan air sungai itu beri manfaat kepada kita. Baik, ibu-ibu ayah Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga langit menurunkan hujan yang tidak terlindung daripadanya rumah-rumah yang diberbuat daripada tanah. Dan tidak ada yang terlindung daripadanya melainkan rumah-rumah yang dibuat daripada bulu atau kulit haiwan. Digambarkan di sini bagaimana
hujan turun dengan lebat pada akhir zaman ini, bila mana hujan turun, tidak akan terlindung daripadanya walaupun rumah-rumah kita itu dibuat daripada tanah. Di tanah ni, daripada batu lah kita ni kan. Daripada batu, daripada satu binaan yang kukuh. Tak akan terlindung disebabkan hujan terlalu lebat. Dan tidak akan terlindung daripadanya melainkan rumah-rumah yang dibuat daripada bulu kulit haiwan dan kemah. Tak akan terlindung juga daripada bulu kulit dan haiwan lah. Maksudnya kemah, dalam igloo dan sebagainya tu. Hadis ini memberi gambaran kepada manusia bahawa hujan yang lebat mencurah ke bumi tidak memberi manfaat kepada manusia sehingga tidak menumbuhkan tanaman dan pohon kayu. Pada masa yang sama, curahan air hujan dari langit ini membawa kerosakan kepada rumah-rumah yang kukuh dibina pada hari ini. Itu perkara yang berlaku pada hari ini. Hujan lebat, kita tengok hujan lebat, selebat-lebatnya, tengok-tengok bocor sana, bocor sini. Kita tak tahu macam mana rasanya dibuat itu dah kemah dah. Construction itu dibuat dengan kadar yang kata cukup baik lah. Kata nak bocor tu payah lah kita katakan. Dengan simennya, dengan plaster. Tengok menitik lagi air. Pakai kita kata atap tu, atap yang kata dah solid lah. Kata nak pecah tu bukan mudah. Tapi tengok bocor lagi. Sebab itulah gambaran yang mana bila Nabi SAW beritahu, hujan turun dengan lebat sehinggakan binaan-binaan tu, atau kita kata rumah-rumah yang dibuat daripada tanah tak dapat dilindungi, hatta yang buat daripada kulit dan sebagainya. Dia katakan begitu, sampai begitu sekali. Okay? Mungkin disebabkan Allah nak bagi tahu kepada kita, isyarat kepada kita bahawa hujan yang turun itu bercampur dengan perkara-perkara yang kata berdasar-berdasar daripada bahan-bahan, kilang dan sebagainya, maka dia cepat proses perebutan itu berlaku pada atap-atap rumah kita. Sebab itulah kebocoran berlaku. Mungkin itulah Allah nak gambarkan kepada kita. Kerana hakikat yang berlaku adalah kehidupan kita hari ini. Itu memang kita melihat hujan yang kita terima tak sama dengan apa yang kita pernah rasa pada satu ketika dahulu. Pada zaman-zaman kita kecil dan sebagainya, berbeza dengan apa yang kita boleh pada hari ini. Baik, dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa kepada manusia di mana langit menurunkan hujan, akan tetapi bumi tidak menumbuhkan atau mengeluarkan hasil. Ini gambaran bila mana hujan tu lebat tetapi bumi kita tak mengeluarkan hasil. Tak mengeluarkan hasil. Jadi antara perkara yang dibahaskan lah dalam berkaitan hujan ini, nak temukan hasil macam mana, sebab permukaan bumi kita telah disimen. Permukaan bumi kita ni dah tak ada tempat untuk air diserap. Semuanya ditar, semua telah disimen dengan solid, sampaikan memang pokok-pokok ataupun kita katakan tumbuh-tumbuhan yang berada di bawah memang tak boleh nak naik. Kecuali yang besar-besar, tiba-tiba dia memecahkan. Dia membelahkan kita punya simen ke apa ke, pecah baru keluar dia punya pucuk dia tu. Tapi nak gambarkan bagaimana hakikatnya, Nabi bagi tahu bahawa hujan turun dengan lebat tapi bumi kita tidak mengeluarkan hasil. Tak boleh mengeluarkan hasil. Ada macam tu lah. Ada macam tu. Sebab kita hari nak menanam. Kita tengoklah rumah-rumah baru hari ni, sampai rumah saya pun sama juga. Tak ada tempat nak menanam pokok. Dah daripada depan, belakang semua disimit, semua ditah nak menanam. Beli tanah, tak ada pasu. Jadilah tanaman, jadilah adalah buat main mata kan. Tanam pokok sikit, tanam ulam-ulam sikit. Sebagai mainan mata. Nak katakan dia tumbuh daripada tanah yang dia tunggu hujan memang tak ada. Sebab memang tak akan keluar daripada tersebut kerana telah disimin penuh. Itu gambaran kepada kita bagaimana, antara salah satu gambaran lah. Baik. Hujan apabila turun ke bumi beri asbab kepada tumbuhan untuk hidup dan membiak dengan subur. Namun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyekat peranan hujan dan bumi daripada menumbuhkan sebarang tumbuh-tumbuhan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata tak boleh keluar tumbuh-tumbuhan daripada bumi tersebut. Bumi pun sekat daripada keluarnya tumbuh-tumbuhan. Maka tak akan keluar. Ya? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah kata keluar, maka keluar juga, pecah. Tengokkan di kawasan-kawasan tepi jalan, di pokok-pokok besar. Keluar pokok-pokok tu daripada jalan. Sebab apa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala membelah bumi tersebut dan akhirnya mengeluarkan benda-benda pokok dan sebagainya. Baik, perkara ini juga merupakan peringatan kepada manusia apabila tidak menjaga bumi dari kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, bila sewenang-wenangnya menjadikan hamparan bumi tertutup daripada ditembusi oleh air disebabkan pembangunan yang tidak terancang. Ini kata pembangunan yang tidak terancang. Gambaran bahawa bumi tersebut telah ditutupi oleh seluruh kawasan dengan
simen dan sebagainya, maka tiada tumbuhan yang boleh tumbuh daripada situ. Saya ingat ada setengah-setengah pembangunan di kampung lah. Kampung saya ni dah hebat lah. Nak jumpa rumah-rumah yang sebuah-sebuah tak ada dah. Semua rumah dah cantik dah. Jadi bila rumah dibuat di kawasan kampung saya lah. Kampung saya bila tengok rumah tersebut, kemudian ada parit depan. Dan parit itu sekadar parit sahaja tanpa ada saliran air. Saya tanya kata, kalau hujan lebat macam mana dia proses lagi? Oh, hujan lebat, air akan bertakuran ni lah. Lepas tu apa dia function dia? Oh, function sekiranya ada rumah depan tu nak buat, dia akan sambunglah parit ni sampai ke sungai. Dan kita katakan, bila rumah depan tu nak buat, sebabnya ini rumah kampung. Rumah baru buat memang kena buat ada sistem pemerintahan, tetapi pemerintahan tersebut hanya sekadar depan rumah dia je. Dan rumah lain tak ada. Rumah lain takkan buatlah sistem pemerintahan tu rumah kata rumah kampung asal. Jadi kita macam mana proses nak buat? Bagaimana pemikiran kita katakan nak letakkan berapa longkang-longkang tersebut, penyambungan longkang-longkang sampai ke sungai. Sedangkan longkang tu hanya depan rumah dia saja. Jadi saya tanya, kenapa tak buat? Kata, kalau saya buat, risiko kepada rumah saya banjir. Saya tak buat. Hujan turun, dia terus mengalir perlahan masuk dalam kawasan tanah, kawasan sawah dan sebagainya. Tapi perjalanan tu jauh lah. Air tu akan berjalan. Cuma nak katakan, teorinya begitu. Setiap rumah kena longkang. Dan bila rumah lain dibuat, akan dibuat longkang lain sampailah. Kata sampai bila-bila. Tapi dia kata rumah lain bila nak buat, dan tak akan dibuat. Rumah kampung asal. Tak akan ada renovation yang boleh buat longkang tu. Jadi itu antara perkara yang menyebabkan selain air tersumbat dan akhirnya tidak menumbuhkan apa-apa, bahkan memberikan musibah kepada penghuni-penghuninya. Okay. Baik. Jadi itu antara tangan-tangan manusia yang selalu kita merosakkan tempat-tempat salian air dan sebagainya. Akibatnya hujan yang turun tidak sampai ke tanah dan tidak pula dapat mengalir ke sungai-sungai disebabkan pembangunan yang tidak terancang menutup aliran air dari mengalir dengan sempurna. Dalam masa sama, hutan belantara digondolkan secara berleluasa menyebabkan pusat tahan hujan semula jadi tidak dapat berfungsi dengan sempurna menyebabkan banjir berlaku. Ini antara perkara berlaku lah hari ini. Semua tempat hari ini telah ditarah dan sebagainya. Saya tak tahulah kawasan-kawasan tentuan macam mana. Tapi itu hakikat yang berlaku. Pembangunan diteruskan dan hari ini kalau hujan lebat boleh digambarkan sebagai air teh lah. Air teh susu itu telah mengalir keluar. Air teh susu telah mengalir keluar. Menunjukkan pembangunan terlalu banyak sampaikan air yang sepatutnya jernih keluar, tak ada air jernih dah, air yang berwarna teh susu itu keluar. Menyebabkan berlakulah ketidakseimbangan kepada ekosistem kehidupan kita tu. Okay? Jadi itu antara perkara-perkara yang berlaku. Berdebu tu tak kira lah macam mana tu, dah berdebu dah sangat dah. Tapi nak gambarkan itu hakikat yang berlaku kepada kehidupan kita bila mana sistem perancangan kepada kehidupan kita tidak dijalankan secara teratur. Kita nak pembangunan, kita tak nafikan kita nakkan pembangunan, tapi jangan kita berlebih-lebihan dalam kita buat satu perkara sehingga kan kita telah merosakkan alam sekitar yang menjadi satu nadi kehidupan kita pada hari ini. Kita nak merasa nyaman, nyaman itu makin lama makin kurang. Sebab itulah bila mana kalau yang kita tengok pembangunan terancang, bila dia tarah kawasan-kawasan tersebut buat pembangunan, dia terus tanam dengan pokok. Supaya adanya satu mekanisme yang boleh nak rolling balik. Pokok tu ditebang, tanam pokok balik. Supaya adanya kesinambungan oksigen dan sebagainya. Bukan tebang-tebang tinggal macam tu sahaja. Tidak menjadikan satu tempat yang baik untuk persekitaran. Dan kita tengoklah hari ini memang begitu keadaannya. Bila kawasan perumahan baru dibuat, maka pokok tu akan ditanam siap-siap. Pokok tu pokok kecil lah. Pokok tu pokok dah besar. Dipacak terus pokok besar tersebut supaya dapat manfaat kepada semua manusia yang berada di situ. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana saya beritahu tadi surah Ar-Rum, iaitu telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Bila mana berlaku kerosakan, baru kita insaf, kata kenapa dah berlaku begitu, kenapa berlaku begini, kenapa tak buat kata penyelenggaraan kelongkang dan sebagainya. Bila berlaku banjir, baru kita memikirkan kenapa Allah nak turunkan ujian kepada kawasan-kawasan tersebut. Maka ujian Allah turunkan tersebut supaya kita berfikir. Supaya kita ni, kehidupan kita sebagai manusia ni kembali bertaut. Itu salah satu. Kerana pertautan di antara mahabbah di antara kita ni sebagai manusia dalam kelemahan ni semakin jauh. Ada jurang yang besar. Jadi bila jurang yang besar, Allah nak tautkan kembali dalam keadaan Allah hantar musibah, banjir dan sebagainya supaya kita bertaut balik. Bila bertaut balik. Kadang-kadang kita tengokkan orang yang terkena musibah banjir ini bukan kena rumah yang susah saja, kena rumah semua.
Ini rumah miskin kena banjir, rumah besar tak kena. Kena semua. Selagi mana rumah tu termasuk dalam radar banjir tu, kena semua sekali. Jadi bila kena banjir, maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji hamba-Nya. Di tempat yang sama, pusat pemilihan yang sama. Di tempat tersebut, bagaimana keadaan manusia di situ? Bagaimana keadaan manusia di situ? Bagaimana mereka nak menyesuaikan diri di situ? Keadaan orang yang ramai dan sebagainya. Di situlah Allah nak menguji kita. Sehebat-hebat mana pun kamu ni atas dunia ni, kamu kena tautkan mahabbah di antara sesama kamu. Bila kamu tautkan mahabbah di antara sesama kamu, maka kamu boleh mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Cubalah baiki sistem-sistem pemerintahan yang ada di kawasan taman-taman kamu sendiri. Cubalah bincang dengan pihak berkuasa bagaimana nak mengatasi perkara-perkara ini. Itulah antara perkara-perkara yang Allah nak kita buat bila mana ada petautan mahabbah dan sebagainya. Sebab kita makin lama makin bersendirian. Kita lebih cenderung kepada perkara-perkara duduk dengan gadget, duduk dengan situasi-situasi teknologi dan sebagainya tanpa kita melihat kepada siapakah jiran kita, bagaimana proses kita nak kenal dia, bagaimana kita lihat rumah dia tu ada masalah ke tak ada masalah, tengok macam mana bila masalah paritas macam mana kita nak buat. Itu perkara-perkara yang kita kena buat. Perkara-perkara yang kita kena buat. Contoh tiba-tiba kawasan kita tu pokok-pokok besar. Kalau sama pokok-pokok besar sama pokok tu melampaui rumah kita, tinggi sangat. Jadi kita nak report pada siapa? Jadi itu muafakatnya di antara jiran tangga bagi tahu kepada pihak berkuasa. Kata pokok ni bagus untuk menahan angin dan sebagainya. Tapi pokok ni terlalu besar. Dan bila pokok terlalu besar, angin terlalu kuat, dia boleh menumbangkan pokok tersebut di atas rumah masing-masing. Jadi tugas kita ni buat satu pemufakatan, jumpa dengan pihak berkuasa, bagi tahu sendiri bahawa pokok ini berbahaya kepada kami, anak-anak dan sebagainya, maka mohonlah cantas dan sebagainya. Itu perkara yang Allah nak bagi kita berfikir. Dan Allah nak bagi kita ni supaya ambil tindakan kepada perkara-perkara begitu. Sebab bila mana Allah ni telah turunkan hujan dari pokok tumbuh dengan semua sebagainya, pokok tumbuh besar dengan besar yang mana dalam keadaan yang subur. Maka kita sebagai manusia yang melihat perkara tersebut, jumpalah dengan pihak berkuasa. Kata pokok ini baik untuk keselamatan, tapi bila besar sangat, dia perlu dicantas. Sebab dahan-dahannya dah menghala ke rumah, bila dahan terpatah kena rumah dan sebagainya, jatuh kepada anak-anak bermain dan sebagainya, maka perlu diambil tindakan. Maka tindakan perlu dibuat. Jadi itu alam sekitar kita ni, maksud alam sekitar yang kita buat ni perlu untuk kita didik nilai kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat supaya memahami. Tak boleh kita nak potong terus tanpa tanam. Semua kawasan kita tak tanam pokok lah. Kita buang sepokok supaya pokok tu bebas hidup dengan sendiri. Tak boleh. Kerana kadang-kadang kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan aliran angin. Bila kawasan aliran angin tak ada pokok yang nak menghalang, angin datang yang kuat dihentam kawasan rumah kita, habis tercabut bumbung dan sebagainya. Bila ada pokok, dia menahan aliran angin. Dan kalau pokok terlalu besar, dia boleh menyebabkan pokok tumbang atas rumah kita. Jadi semua perkara itu Allah bagikan akal fikiran kita sebagai manusia yang diberikan kebijaksanaan untuk berfikir macam mana kita nak buat ini. Nak buat, kena ada pemufakatan, ada pembincangan dan sebagainya. Jangan tunggu musibah datang dulu, baru kita nak buat. Buat dahulu. Buat dahulu pembincangan dan sebagainya supaya kita dapat sesuatu yang kita boleh laksanakan. Sebagaimana Tuan Nur bagi tahu ni kan, dah buat laporan 3 bulan tak sampai. Betul. Saya ingat kawasan taman saya dulu pun sama juga. Kita buat buat laporan kepada pihak berkuasa, tak sampai. Tak sampai dia punya tindakan tersebut. Jadi tindakan itu kita tak boleh sekadar hantar dan diam. Kita kena follow up dan sebagainya. Kita kena jumpa orang yang sepatutnya jumpa YB ke apa ke. Kita takut apabila kita tak buat tindakan itu, datangnya musibah terkena pada kita, barulah kita tergesa-gesa nak cari solusinya. Kita kena buat terlebih dahulu. Sampaikan ni saya cerita kat sini lah. Nak katakan kawasan taman saya tu memang kerap kawasan pokok terbalik disebabkan kawasan angin. Jadi terbalik tu kena tahu rumah orang dan sebagainya. Jadi nak tak nak kami kata kalau pihak majlis bandaran tak boleh buat tindakan begini, kami kawasan penduduk, peserta penduduk akan keluarkan duit untuk menyewa forklift dan sebagainya, kemudian akan buat gotong royong mencantas sendiri. Sampai begitu. Dan kami terpaksa buat. Dan bila mana bahagian datanglah bahagian landscape datang dan sebagainya, ini pokok insurans tak boleh potong sewenang-wenangnya. Dan itulah kuasa di antara persatuan bagi tahu kami dah tengok bila mana pokok terlalu besar dan tumbang di atas rumah-rumah.
tunjuk rumah yang dah kena macam mana, dahan yang besar jatuh, kerosakan yang terlalu banyak. Jadi itu benda kita katakan evidence yang kita kemukakan. Sekiranya pihak sana nak argue kita, kerana kita pokok mereka, kita tunjuklah evidence bahawa ini kerosakan yang berlaku kepada kediaman-kediaman disebabkan pokok yang tidak ditrim dan sebagainya. Maka mereka setuju dan akhirnya mereka datang dengan trak-trak mereka dan mereka potong, mereka trim dan sebagainya. Itu kaedah yang kita boleh buatlah. Sebab kalau kita tak buat begitu, maka kita bimbang. Dia boleh terkena kepada kita dan akhirnya beri kesan kepada kehidupan kita lah. Bila pokok besar dan sebagainya, tumbuh dan sebagainya. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala turut meliputi kehidupan yang terjejas disebabkan hilangnya keberkatan dengan hujan yang turun. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan hilang tempat tinggal sehingga haiwan-haiwan lain liar mula berhijrah ke kawasan penempatan manusia. Jadi bila mana kita lihat hari ini, yang kita duk nampak banyak sangat monyet lah. Monyet Allah banyak sungguh kawasan Taman Sari ni. Banyak sungguh monyet. Dan monyet tu dah makin degil lah. Kita katakan dah tak terjejas lah. Kita marah, kita halau pun buat tak tahu je. Sampaikan dia tidur bawah kereta, relax je. Tanpa ada masalah. Sebab dia tak ada penempatan. Kawasan hutan habis dah untuk mereka tinggal dan sebagainya. Maka mereka akan berada di kalangan masyarakat. Dia buka tong sampah. Dia monyet. Dia punya otak dia bijak sedikit lah pada binatang lain. Dia buka tong sampah, dia ambil sampah, dia buka, dia buang sampah. Dia menyerakkan sampah kat situ. Kemudian kita lihat dia dah masuk rumah orang. Dia masuk rumah orang, dia mengganggu anak-anak kecil dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang berlaku. Itu binatang monyet. Adanya ular dan sebagainya dah masuk kawasan. Adanya binatang-binatang liar, anjing semakin banyak. Anjing liar. Anjingnya dulu biasa dalam bukit. Sekarang ni keluar, menggigit anak-anak orang, menggigit bukan setakat anak, orang tua pun digigit. Dia kejar sini. Itu antara perkara yang berlaku pada hari ini. Dan bila mana tiadanya sekatan dibuat, tak adanya kita rasa, kita fikir bagaimana kita nak usaha untuk mencegahnya, maka itulah perkara-perkara yang akan menyebabkan ketidakharmonian kepada kehidupan kita sebagai manusia. Tak selamat nak keluar, takut nak keluar. Nanti memang tengok bawah kereta, takut ada ular ke, ada monyet dan sebagainya. Kita takut perkara itu berlaku sebabkan penempatan tak ada dah. Penempatan kepada kehidupan tak ada. Dan kita lihatlah sampai di situ tempat, saya ingat di universiti saya jugalah, di USIM tu, monyet masuk dewan kuliah. Saya katakan monyet nak belajar jugalah kot, masuk dewan kuliah. Masuk dalam dewan kuliah, terkejut habis budak-budak sebab pintu tak tutup, monyet masuk. Jadi macam mana? Sebab dah tempat mereka itu telah digondolkan, tempat untuk tinggal hanya sedikit saja. Jadi mereka akan cari penempatan yang boleh meletakkan kehidupan mereka itu sebagai binatang dalam keadaan yang selesa. Itu tak kira lagi tengok macam tengokkan binatang khinzir. Babi dulu mana orang tahu nak tengok babi, banyak susah. Tak adanya babi dalam bandar ni. Sekarang ni babi dah banyak dalam bandar tu. Budak-budak kan tengok, babi datang. Tengok jalan dalam kawasan taman. Kat kawasan saya lah. Dia katakan tempat tu tak adalah nampak semak sangat. Tetapi bila tempat tak ada, jadi mereka tu hanya duduk dalam kawasan yang sangat-sangat kecil. Bila cari makan dia keluar. Tengok babi keluar kata, tengok dulu tak pernah kita tengok babi di kawasan bandar. Ini babi di kawasan bandar. Sebab apa? Sebab keadaan tempat mereka dah tak ada. Okey? Baik. Pada ketika ini bukan air yang menjadi penghalang bagi mereka, namun ketiadaan tumbuh-tumbuhan yang hidup kesan daripada bumi yang tidak menumbuhkan apa-apa menjadikan mereka mencari sumber yang berhampiran dengan manusia. Di mereka ni cari yang apa-apa yang boleh dimakan, makan manusia dan sebagainya. Orang menanam hari ini memang cukup susah. Kalau tak dipagar dengan elok, habis. Juga zaman saya menanam pokok, menanam kat kebun dulu, macam itulah. Elok-elok menanam, tengok dia congkir habis. Kita dah pagar cantik dah. Tapi dia boleh congkir, babi congkir habis. Ubi kayu habis, dia mukah. Jadi antaranya mereka tak ada makanan, tempat makanan tak ada. Jadi mereka akan cari makanan yang ada dan mereka akan merosakkan tanaman-tanaman yang kita tanam. Baginda Nabi SAW bersabda menjelaskan bahawa hakikat kemarau turut melibatkan hujan yang mencurah tapi bumi tidak mengeluarkan hasil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya kemarau itu pada hakikatnya bukanlah bermakna kamu tidak menerima hujan. Akan tetapi kemarau itu adalah kamu menerima hujan dan kau tidak menerima hujan. Akan tetapi bumi tidak mengeluarkan atau menumbuhkan sebarang hasil. Bumi itu turunkan hujan tapi bumi tak keluarkan hasil. Jadi itu kemarau. Bumi keluar hujan lebat tetapi bumi langit menurunkan hujan lebat tetapi bumi tidak menurunkan apa-apa hasil. Jadi hujan yang turun mencurah-curah dengan lebat tidak memberi manfaat kepada kehidupan, bahkan memberikan hujan kepada manusia dan kehidupan lain. Bila berlakunya banjir besar,
Kesannya banyak kediaman yang rosak, haiwan yang mati, tumbuh-tumbuhan yang rosak sehingga menyebabkan kemalangan jiwa. Tak ada langsung. Dia kata kemarau kita ni kemarau di sudut makanan, tak ada. Haiwan tak ada nak makan, tumbuh-tumbuhan dah tak ada, dah mati dan sebagainya. Maka itu merupakan kemarau bagi kita. Duit ada tak boleh nak guna. Duit ada tak boleh nak guna untuk beli makanan dan sebagainya. Ya? Baik. Jadi, baginda Nabi SAW menyarankan kepada manusia bila hujan turun mencurah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan hujan tersebut sebagai hujan yang bermanfaat kepada kehidupan. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hujan baginda akan baca, ya Allah jadikanlah ia sebagai hujan yang manfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa yang baginda Nabi ajar kepada kita lah. Allahumma sayyiban nafi'an, supaya hujan yang turun itu bermanfaat kepada kita. Maka apabila hujan berhenti, disunatkan pula untuk berdoa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksud kami dilimpahkan hujan dengan fadilat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana hujan berhenti, Allah telah turunkan rahmat yang besar kepada kita untuk kita merasai, untuk kita menikmati hujan tersebut dengan keadaan yang sangat-sangat aman dan selesa. Mudah-mudahan hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu beri keberkatan kepada kita, beri manfaat kepada kita. Oleh itu, hujan yang turun ini rahmat yang besarlah kepada kita. Hujan ni salah satu tanda daripada tanda kiamat yang baginda Nabi SAW, bila mana hujan turun dengan lebat dan bumi tidak beri manfaat kepada kita. Tumbuh-tumbuhan tak tumbuh dan sebagainya. Maka bila mana kita lihat kepada kehidupan hari ini, paling-paling kurang kita tanamlah pokok-pokok di halaman rumah kita, itu bunga-bunga dan sebagainya, supaya dia jadi manfaat kepada kita. Mungkin kita nak katakan kita nak tanam pokok yang besar-besar, tak mampu dan sebagainya. Kita nak menjaga kawasan-kawasan kita jagalah sebagaimana yang kita boleh jaga dengan muafakat di antara tangga. Dalam masa sama, usahakanlah untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Kebersihan itu merupakan perkara penting untuk kita jaga. Umat Islam hari ini terkenal dengan ada setengah-setengahnya yang sangat pembersih dan ada mereka-mereka yang sangat-sangat pengotor. Jadi hilangkanlah sifat-sifat pengotor itu dari kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang akan sentiasa berada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara yang insya-Allah sama-samalah kita ambil iktibar, sama-samalah kita ambil pengajaran, mudah-mudahan kita sentiasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk pagi inilah perkongsian berkaitan dengan alam sekitar, dan itulah antara perkara yang perlu dibuat oleh kita sebagai manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada poin. Terima kasih Ustaz. Kita buka soalan Ustaz ya. Boleh, silakan insya-Allah. Okey, silakan sesiapa yang nak bertanya, silakan pada jemaah. Dia nak bertanya? Rasanya dah cukup jelas Ustaz ya. InsyaAllah. Dah cukup jelas sebab tak ada soalan ni ya. Maknanya semua dah jelas, dah faham. Okey, baiklah kita tutup jelas soalan kita punya slot kelajuan kita Ustaz ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallah khair buat Afadil Ustaz Dr. Khairul Ashraf, dan terima kasih atas pengungsian ilmu mengenai alam sekitar ini yang juga adalah ciptaan Allah SWT, dan setiap ciptaannya pasti ada sebab dan fungsinya dan bagi kesejahteraan seluruh kehidupan ini. Maka diwajibkan kita untuk menjaga akal dan mencari ilmu dengannya, dan dari pihak pengurusan mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya yang seperti yang min Allah SWT, dan teruskanlah untuk slot yang seterusnya pada jam 9 pagi nanti sekejap lagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim berkenaan dengan makna kebahagiaan, dan kita tangguhkan dulu Ustaz dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Silakan Ustaz. Sekejap ya. Baik, terima kasih Puan Ainun. Ya, ada soalan ke? Ustaz. Maaf. Nak tanya je. Sorry. Okay. Boleh. Tak apalah, boleh. Okey, silakan. Ustaz, ni saya nak tanya pendapat Ustaz lah. Okey, katakanlah macam Ustaz kata tadi kan, monyet kera lah apa, haiwan-haiwan macam tu lah, macam babi hutan lah apa semua kan, datang kat taman kita, kat rumah kita tanam pokok-pokok semua, habis rosak semua. Tapi kalau kita bunuh binatang tu berdosa tu. Bunuh binatang, bunuh dia. Tangkap je lah, tak kalau bunuh kot, tangkap. Jabatan Penghilitan kan ada. Macam kita tembak ke apa kan. Tak adalah Pak Azalia, Jabatan Penghilitan kan ada.
Report je dekat Jabatan Report Pelitan. lah, report. Sian dia nak bunuh-bunuh. Dia pun tak ada tempat tinggal dah. Betul. Dia kalau macam kaedah hari ni kalau macam binatang liar tu, kalau dia mengancam pada kita, kita cuba halau dalam kapasiti kita boleh, dan yang lain tu kita serahkan kepada jabatan lah. Yang penting kita report lah. Report tu penting kita report kepada jabatan, sebab kita nak halau-halau binatang ni, kita bimbang juga. Serang kita balik kan, nanya kita. Betul. Kita pasang perangkap. Boleh kan pasal perangkap yang mana tidak menyakiti, dah pasal perangkap yang mana, sebab kadang-kadang binatang ni dia ada satu sense yang boleh hidu tau, orang nak tangkap dia. Kawasan taman saya pun sama juga. Kalau macam kita report, itu berlaku kes ada seorang pakcik kena gigikan anjing. Kita report, datang hilang anjing tu, tak cari-cari tak jumpa. Tapi bila orang datang yang bahagian bandaran tu balik, ada elok pula keluar, kata mereka sebenarnya ada sense yang mana boleh lari lah kot orang nak tangkap dia tu. Maknanya Allah bagi sense kat dia. Betul. Macam kalau kita lah juga manusia. Betul. Kalau kita boleh letak perangkap yang mana kita boleh perangkap dia tu dan tidak membunuh dia tu, boleh, tak masalah lah. Tapi kalau macam ada setengah orang tu dia racun, dia daging tu letak racun sebagainya, dia racun binatang tu sehingga mati. Itu kalau boleh kita elak lah. Janganlah kita buat begitu kan. Sebab binatang tu ada hak dia. Dia keluar tu, Allah nak uji kita sebabkan tempat dia tu kita dah kacau. Dia kacau tempat dia tak tempat, dia keluar tempat kita racun dia pula. Macam kita menyebabkan kita membunuh dia lah tanpa belas kasihan. Yang penting kita usahakan supaya dia tak masuk dan terkacau tempat kita tu. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Okey, Tepang tu Sembilan nak tanya, silakan. Saya pernah bunuh ular Ustaz sebab saya terpanjat sama-sama terpanjat kan. Kebetulan masa saya pegang cangkul, nanti kalau kita nak gerepal apa, ular tu dah lari kan. Betul. Saya sama-sama terpanjat. Apa hukum Ustaz? Tapi sama-sama takut kan. Dia kalau binatang berbisa ni boleh kita bunuh kan, tak masalah. Kita boleh bunuh macam ular ke, kalau cengking ke. Kalau ular tiba-tiba kita tengok ular, baru kita nak panggil, nak telefon bomba dan sebagainya, satu benda yang kita rasa lambat lah proses tu. Kalau kita boleh bunuh lah, sebab binatang berbisa tu kita kena uruskan dengan cara yang tepat lah. Bunuh terus. Sebab kalau kita tak bunuh, contohlah kita ular nampak depan kita, dah kata betul-betul nak attack kita. Kalau kita tak bunuh dia, kita halau dia, pergi rumah orang lain, kena orang lain. Ya, dia dekat dengan kita kan. Jadi kita terpanjat masa tu. Kemudian kita pegang cangkul kan. Jadi kita betul. Kita kawan saya lah. Kawan saya baru spontan lah. Spontan gitu kan. Kawan saya minggu lepas dia sama juga. Dia tiba-tiba ada ular datang rumah dia. Itu masa muda-muda, masa kuat lagi Ustaz kan. Betul. Dia tiba-tiba tengah pegang parang tu, tengah buat tanam bunga lah kat rumah dia. Ular datang memang automatik pump lebar, putus dua ular tu, kata tak masalah, buang lah ular tu, dah putus macam mana buat. Yang penting selamat kita lah, dan kita tidak mudaratkan orang lain lah. Kalau kita halau selamat daripada rumah kita, bagi masuk rumah orang lain, nanti nanya orang lain pula kan. Okey, seterusnya saya nampak kat sini Puan Rogaya dia nak tanya soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ni nak tanya Ustaz lah dari pengalaman saya. Rumah saya ni banyak musang. Ada siling musang banyak, lagi lepi yang besar-besar pun ada, yang kecil pun ada. Lepas tu suami saya ni dia buat perangkap, letak perangkap lah. Dia masuk dalam perangkap tu, tapi bila panggil orang Pelitan, dia lambat nak mai. Ada biasa tu dia mati kering dalam sangkap tu. Jadi lagi lepas tu suami saya adalah kawan siam. Dia kata dia pun makan musang tu. Dia ambil makan, dia kata sedap, dia kata ni buat sup. Jadi suami saya tak apalah nak angkat, taklah ambil lah kan. Macam mana tu Ustaz? Yang mati kering dalam tu pun ada. Sama kan? Iyalah. Kalau macam pandangan saya lah, dan berlaku juga di kampung. Kampung kan banyak binatang-binatang buah macam tu. Jadi memang kawasan kampung saya pun sama juga, ramai orang siam. Dia ambil orang balik dia makan lah. Tapi kita tak jual lah, dia ambil macam tu lah. Ini kaedah ni kita nak bagilah, kita nak pelepah diri kita supaya benda tu tak menghalang kita, supaya binatang-binatang itu tak mengganggu kita. Kita lepas lah. Kerana binatang itu memang kita tak boleh makan. Tapi bagi orang lain dia makan, tak masalah, dia makan lah. Manusia lain dia makan. Makanan tak halal bagi kita, tapi bagi mereka itu dia makan, tempulah pada mereka lah. Yang penting kita menangkap dia itu bukan tujuan untuk kita jual pada mereka tu. Kalau niat kita nak jual, tak boleh lah.
Jangan kita niat, aku tangkap awal ni, aku jual ni, baik duit dapat ni. Kena pula, contoh tangkap ular sawu punya besar tu 50 kilo, tangkap sekilo jual 200, kaya. Jangan meletakkan kita nak tangkap itu untuk jual. Yang penting kalau kita tangkap itu, contohlah macam tadi kan, Puan beritahu, kata tunggu pelitan tak sampai, kita takut juga, main bergegur dan sarang tu kan. Terlepas nanti gigit kita dan sebagainya. Kalau kau nak ambil, silakan. Sebab kalau macam pelitan boleh datang awal, nak ambil, tak ada masalah. Tapi kalau tak boleh datang, lama sangat menunggunya, kita jadi kerja, kita pera dia pula kan, pelihara, bagi makan dan sebagainya pula. Jadi kalau orang nak ambil, silakanlah. Yang penting lepas daripada diri kita, daripada bahaya tersebut. Terima kasih Ustaz. Okay, seterusnya Pauline nak tanya? Ada? Kita salah tekan? Tak ada. Tak ada. Okay, sebab saya nampak angkat tangan tadi tu. Ni ada soalan dari Nur Ibrahim. Ustaz, ada tak doa pelindung supaya binatang bisa tak datang masuk rumah? Soalan dia. Okey, doa pelindung. Kalau kita amalan-amalan yang mudah lah untuk kita baca lah. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim satu. Kemudian bagi Nabi SAW ajar kepada kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu. Ayat walaupun pendek Bismillahirrahmanirrahim, niat kita itu untuk kita menghalau binatang-binatang tu. Contoh sebagaimana kita katakan kita nak tidur malam. Kita disunatkan untuk pegang katakan bucu kain ke bucu selimut ke, kita kebas dulu atas kita bertilang kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya tak adalah berdasing dan sebagainya, binatang-binatang kecil pada sebagainya daripada berada di tilam kita itu. Sama juga contoh macam kita tak mau binatang-binatang tu masuk rumah kita, kita bacalah ayat pelindung a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tak masuklah binatang-binatang tu ke dalam kawasan rumah kita. Itu yang paling mudah untuk kita amalkan. Kerana bila mana kita amalkan begitu, insya-Allah lah kot tak masuklah. Dia tak masuk. Sebab kita pun tak tahu kan binatang-binatang tu dia halus dan sebagainya. Jadi itu cara yang saya rasa paling mudah lah untuk kita amalkan. Yang penting istiqamah untuk kita amalkan. Jangan baca hari ni je nampak binatang nak masuk, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, so tak baca dah. Yang penting kita baca selalu lah. Niat kita nak keluar rumah, kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim, niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lindungilah keluargaku, mahaku daripada dimasuki binatang-binatang dan sebagainya. Itu insya-Allah lah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz atas okey. Ada lagi? Ada. Sebab kita nak bagi laluan pada saya rasa kita boleh simpan dulu soalan ni sebab kita nak bagi laluan pada Ustaz Muhammad Nazim untuk slot seterusnya, Puan. Okey. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya dan mohon tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan soal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Jadi kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.